Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran kita insya-Allah daripada sambungan surah Hud ayat 82 hingga ayat ke-88. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 231. Yang tak ada Al-Quran, tak apa. Jangan bimbang, jangan risau. Kami bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya di layar masing-masing insya-Allah. Baik, diharapkan semua sahabat-sahabat berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin menjawab salam kepada semua sahabat-sahabat yang memberi salam daripada awal hinggalah ke akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulakan, saya nak mengajak teman-teman untuk kita mari pakai ramai-ramai share dahulu pelajaran ini. Boleh? Bantu saya, kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan serta ahli keluarga kita. InsyaAllah semoga kita juga dapat membantu mereka dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang keduanya, saya nak ajak sahabat-sahabat mari kita komen di ruangan bawah. Mudahnya mengaji Al-Quran. Kenapa saya selalu mengajak sahabat-sahabat? Supaya menanamkan fikiran mudah
niat mengaji Al-Quran ni sebab kita nak menanamkan satu pemikiran yang positif dalam diri kita bahawa mengaji Al-Quran ni mudah. Bila kita duk fikir sesuatu yang positif, insya-Allah keputusan ataupun result yang positif juga akan kembali kepada kita, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, terima kasih yang tolong share, yang tolong tag kawan-kawan mereka, yang tolong komen di ruangan bawah. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa budi tuan-tuan dengan memberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita berkati majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, berikan saya thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Baik, kita mulakan bacaan kita dengan isti'azah. Sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama hari ini, pastikan lafaz isti'azahnya itu dibacakan dengan jelas, ya. A dengan a'u. A'udzu billahi, dzu di hujung lidah. Billah dibacakan nipis 2 harakat. Himinasyaitan, syai bukan syai, syai. Syaitan 2 harakat. Nirrajim, dan di akhir baru masuk ke dalam mim. Kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik sahabat-sahabat, tanpa melengahkan masa, sama-sama kita lihat ayat yang pertama hari ini. Mohon ada teman-teman yang tolong tulis, ya, poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat dapat juga membantu kawan-kawan yang lain, dan yang paling utama, kita nak membantu diri kita untuk mengingati dengan lebih jelas dan lebih kuat pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari. Falamma, di sini mim sabdu. Ramai yang disilap di sini, dia tidak panjangkan dengan 2 harakat. Dia baca falamma, falamma, itu tak tepat. Yang betulnya ialah falamma baru masuk ma. Di lam itu didengungkan 2 harakat wajibul ghunnah. Ma dibacakan 2 harakat. Ma bukan ma, jangan nganga luas, kan? Ma 2 harakat. Ja 4 atau 5 harakat. Amruna, amruna 2 harakat. Ja'alna 'aliyaha, ja'alna di pertengahan kerongkong. Liyaha di pangkal kerongkong. Ha safilaha, safilaha. Yang 2 dibaca 2, yang 1 dibaca 1. Disiplinkan diri untuk kita mematuhi panjang dan pendek pada bacaan tersebut. Wa amtarna, wa am izar syafawi. Jelaskan saja. Tarna 'alaiha, 'alaiha. Di pangkal kerongkong 2 harakat ha tersebut. Kemudian ha pedas. Hai di pertengahan kerongkong. Hijaratam, di sini didengungkan 2 harakat, masuk beserta dengung. Asalnya hijaratan, tapi bila tanwin bertemu mim, jadi kita masuk terus ke dalam mim, jadi hijaratam. Tapi jangan lupa dengungkan 2 harakat. Hijaratam, kemudian di sini disamarkan ikhfa hakiki daripada min jadi min sijilim. Di sini pula idgham bi gunnah daripada sijilin jadi sijilim, dan dengungkan 2 harakat idgham bi gunnah di sini. Barulah
diikhfakan di sini, disamarkan 2 harakat. Nun pun tidak, dhad pun tidak. Mandud, dan diberikan lantunan pada akhir kerana diakhiri dengan huruf qalqalah. Ada 5 semuanya, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Walaupun huruf itu hidup, yakni berbaris, tapi kalau kita waqaf pada salah satu dari 5 huruf tersebut, kita diwajibkan untuk memberikan lantunan. Mandud. Boleh sahabat-sahabat tarik nafas, kita baca bersama-sama. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا. Saya waqaf di situ dahulu untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Yang mana yang sampai nafas, teruskan, silakan, itulah yang lebih baik. Tapi jika tak sampai nafas, kurang-kurang kita berhenti pada tempat yang betul, kemudian kita ibtidak balik pada tempat yang tepat. Kalau dalam hal ini, saya akan ibtidak balik pada wa amtarna 'alaiha. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Jelas, diharapkan dapat belajar satu. Sekali lagi, tarik nafas, kita bacakan ayat ini. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Baru berhenti. Okey, berhenti pada ayat, bukan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, teruskan belajar sampailah hari yang terakhir kita memejamkan mata dan meninggalkan dunia ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang mungkin pertama kali bersama dengan kita, jangan lupa untuk follow dan like page Facebook Fatihah Learning Center, kerana kita bawakan kepada anda secara live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam, insya-Allah. Satu hari satu muka surat, walaupun sedikit, tetapi insya-Allah jika sahabat-sahabat konsisten untuk belajar, saya yakin dan percaya suatu hari nanti teman-teman akan dapat membaca Al-Quran dengan baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya, tapi sebelum itu yang baru bersama dengan kita, selamat datang. Ahlan wa sahlan saya ucapkan ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan Ustaz Izwan, guru Al-Quran anda hari ini. Baik sahabat-sahabat, jangan lupa ya bantu saya untuk tekan button share. Musawwamatan. Wow, itu bersabdu. Tekankan. Musawwamatan, dan bila sebut saja tan sempurna, di sini izhar halqi. Bagaimana kita nak kenal izhar halqi? Ada beberapa tanda untuk kita kenal. Pertama, tanwin bertemu ain, izhar halqi. Kalau tak ingat huruf, tengok tanwin itu selari ke tidak. Kalau selari, izhar halqi lah dia. Walaupun sahabat-sahabat tak ingat huruf izhar itu apa. Untuk peringkat awal lah, lama-lama kena ingat lah ya, insya-Allah. Bunyi saja tan, jangan panjang. Terus masuk di sini disamarkan. Bukan ain. Asalnya memang ain. Ain barika. Surah bertemu nun bunyi ain. Tapi datang dal jadi samar. Ikhfa. Dengan kadar panjang 2 harakat. Barulah darabbik. Kalau waqaf, kaf itu diberikan tanda mati mendatang. Kemudian وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Biba'id. Ada lantunan di situ. Kholah ya. Kita dengarkan dahulu ayat ini sahabat-sahabat. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Musawwamatan 'inda rabbik. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Barulah berhenti. Okey, boleh ikut. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu lah ya dari perkongsian yang saya sampaikan ini. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa tag suami anda, isteri anda, anak-anak anda dan kawan-kawan, insya-Allah. Dan jika ada teman-teman yang ada kawan-kawan yang mu'alaf dan sebagainya, mungkin boleh share dengan mereka
supaya mereka juga dapat belajar sesuatu. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Tapi sebelum itu boleh tak saya dapatkan sekali thumbs up dan juga heart. Nak bagi 2 kali pun tak apa, nak bagi 3 kali pun tak apa. Semoga saya juga terus bersemangat untuk melakukan perkongsian dengan sahabat-sahabat dirahmati Allah semua ya. Baik. Wa ila mad ada dal di sini yang bertanda mati asli, ada tanda sukun. Jangan lupa khawqala surah di sini. Berikan lantunan. Madyana akhahum, kha di hujung kerongkong ini. Hum bukan hum Beza hum dengan hum. Ha pada dhammah kita baca hu. Kita tidak baca dengan ho. Jadi bila bertemu mim jangan jadi hum pula, jadi hum sepatutnya. Akhahum idzar syafawi. Sempurna saja hum, jangan dipanjangkan. Terus masuk. Syuaiba. Ban bila waqaf jadi ma'iwat, 1 baris 2 harakat. Jadi bila syuaiban jadi syuaiba, berhenti di situ. Kalau nak berhentilah kerana di sini waqaf jaiz, ada jim kecil di sini. Tapi kalau kita nak sambung dia jadi ikhfa hakiki di sini. Baik, kalau kita waqaf ibtida pada qala ya 2 harakat. Qaumi i'budullah. Lafz jalalah di sini dibacakan tebal 2 harakat. Hamalakum. Di sini didengungkan. Mim mati bertemu mim idgham mislan saghir. Dengung dulu 2 harakat di sini. Malakum. Cukup 2 baru masuk min. Dan bila masuk saja min di sini izhar halqi, jangan panjang. Terus masuk ilahin. Dan masuk saja hin, jangan panjang. Terus masuk ghairu. Dan waqafkan. Dan pilih untuk waqaf ha-nya ini. Diberikan tanda mati mendatang. Kemudian. Wala tanqusul mikya. Wala di sini ikhfa. Dibacakan dengan tebal. Samar, tebal 2 harakat. Qusul, si, su. Bertemu lam jadi sul. Jangan baca tangqusul. Tangqusul jadi huruf sin. Hati-hati, selalu saya ingatkan perbezaan di antara huruf sin dan sad. Kerana kedengaran hampir sama, kadang-kadang ramai di antara kita yang keliru. Dan jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang keliru, masih lagi keliru pada makhraj huruf, jangan ke mana-mana. Dapatkan sebuah buku asal dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut, insya-Allah. Di akhir pelajaran kita nanti saya kongsikan bagaimana sahabat-sahabat boleh mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut dan banyak lagi keistimewaan yang lain, insya-Allah. Wala tanqusul mikya. Mik ada bunyi angin sedikit ya. Mikyala wal mizan. Zan baru berhenti. Jangan waqaf dengan wal mizan. Itu tak betul. Mestilah sekurang-kurangnya 2 harakat. Inni baru masuk ni. Jangan baca inni. Itu tak tepat. Kerana di sini wajib dengung, wajibul ghunnah. Kadar panjang 2 harakat. Inni arakum. Di sini ikhfa syafawi dipanjangkan 2 harakat. Kum barulah inni arakum bi khairin. Di sini idgham bi ghunnah. Asalnya bi khairin. Datang waw jadi masuk beserta dengan 2 harakat. Bi khairin wa inni akhafu alaikum. Dan sempurna saja kum. Terus masuk. Za di hujung lidah. Azaba yaumin. Di sini didengungkan 2 harakat. Muhit. Dan diberikan lantunan. Dan pada ta dibulatkan mulut. Muhit gitu. Jangan pepeskan jadi muhit. Itu tak tepat. Baik sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi i'budullah
لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Okey. Boleh diharapkan sahabat belajarlah sesuatu daripada perkongsian tersebut ya, insya-Allah. Sekejap lagi kita praktiskan sama-sama daripada awal ayat 82 hingga 88. Sekarang ini kita lihat satu persatu dahulu. Apa kata sekali lagi kita tarik nafas dan kita bacakan ayat ini. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Baik, alhamdulillah. Barulah masuk ayat yang ke-85. Masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, jom kita dapatkan komen dahulu di ruangan bawah. Seronoknya cinta Al-Quran. Dan kalau boleh saya tahu, ada tak di kalangan kita ni yang mungkin pertama kali ataupun baru kali kedua atau kali ketiga mengikuti kelas saya? Kalau ada, minta perkenalkan diri anda kepada saya dan kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Semoga kita dapat menjalinkan silatul rahmah atau silatul rahim bersama-sama demi kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, kerana semua kita ini adalah mereka-mereka yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita belajar tentang kalam Allah dan semoga ianya menjadi salah satu asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Quran memberi kita syafaat dikala kita sangat memerlukan bantuan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Diharapkan sahabat-sahabat juga saling mendoakan antara satu sama lain, dan jangan lupa doakan juga saya diberikan kesihatan, dipanjangkan usia supaya saya terus dapat melakukan perkongsian ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum tu sekali lagi saya nak mengajak teman-teman bantu saya untuk menekan button share ya, insya-Allah. Share. Jangan lupa untuk kongsikan ilmu yang bermanfaat. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Bil, bukan bil, jangan baca bil qist, tapi bil qist. Dan ta merupakan makhraj yang terakhir. Kalau kita pilih untuk waqaf lah. Kalau kita pilih untuk wasal jadi bil qisti wala. Itu kalau nak sambung. Kalau kita waqaf jadi bil qist. Dan bila buat pantulan itu bulatkan mulut. Kalau sahabat-sahabat nak belajar dengan lebih detail tentang qalqalah ni, jangan lepaskan peluang dan dapatkan sebuah buku asal dan tajwid serta rakaman buku-buku tersebut daripada kami, insya-Allah. Sebentar lagi di akhir pelajaran saya kongsikan. Wala tabkhasun, tab ada lantunan di sini, ba qalqalah, kha di hujung kerongkong, khasun di sini pula wajibul qunnah dengung dua harakat. Tabkhasun nasa asya'ahum, masuk saja hum di sini izhar syafawi. Antara tanda sahabat-sahabat boleh perhatikan ialah pada hukum izhar syafawi mim matinya diberikan tanda mati. Ianya berbeza pada ikhfa syafawi dan idgham mislain saghir
yang mana mimnya kosong, tidak bertanda. Mohon ada yang tolong tulis poin-poin yang penting yang saya sampaikan ini. Wala ta'saw, di pertengahan kerongkong, saw di hujung lidah. Saw, bukan saw, tapi saw. Saw fil ar. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Ro-nya di sini dia jadi tebal. Baik, dan wakafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Baru berhenti di situ. Baik, kemudian kita terus masuk ulang ayat seterusnya. Baqiyatullah. Di sini ia-nya bersabdu, tekankan. Baqiyatullahi khairul. Di sini idgham bila gunnah. Daripada khairun jadi khairul. Khairul lakum. Dan masuk saja kum, jangan panjang. Di sini izhar syafawi. Terus masuk. Di sini kena panjang 2 harakat. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nun matinya tak ada tanda mati. Itu antara perkara-perkara yang kita dapat perhatikan. 2 harakat. Ku 2 harakat. Samarkan. Bunyinya pun tak jelas. Asalnya in. Asalnya kun. Tapi disebabkan hukum ikhfa, dia baca in kuntum. Di sini pula jangan disamarkan. Di sini dengung betul-betul. Di sini hukumnya idgham. Di sini masuk terus. Mim masuk ke dalam mim. Jadi tum 2 harakat barulah mu'minin. Dan ma'arid li sukun di akhir ni diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat. Wa ma ana alaikum. Wa ma 4 atau 5 harakat. Ana, na ni jangan panjang. Huruf ini ada huruf alif ini zaidah saja. Hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Ana alaikum. Di sini pula mim mati bertemu ba. Ikhfa syafawi. Dan mim matinya sahabat-sahabat perasan tidak ada tanda mati. Di sini dipanjangkan 2 harakat. Alaikum. Barulah bihafidh. Bihafidh. Makhraj yang terakhir adalah pada huruf dha. Dha ni makhrajnya di hujung lidah ni. Hafidh. Gitu ya. Baik sahabat-sahabat, tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana alaikum bihafidh. Begitulah sahabat-sahabat. Dapat belajar sesuatu ke tidak ni? Kalau boleh belajar sesuatu, kalau boleh ikut sesuatu, jangan lupa sahabat-sahabat komen Alhamdulillah. Boleh saya dapatkan komen. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini dapat dimanfaatkan, dapat belajar sesuatu, mohon komen Alhamdulillah. Ramai-ramai kita pakai ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Kerana banyak sebab. Sebab yang pertama sudah tidak lain dan tidak bukan, sudah pastilah kerana Allah memilih kita untuk diberikan hidayah Islam ini. Ada orang yang dilahirkan dalam keluarga bukan Islam. Tapi kebanyakan daripada kita, ada yang juga mu'allaf, Alhamdulillah. Tapi saya yakin dan percaya ramai daripada kalangan kita ini yang dilahirkan dalam keluarga Muslim, Alhamdulillah. Itu semua adalah ketentuan Allah. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan adalah insan-insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dipilih menjadi orang mukmin dan Muslim di dunia ini. Dan semoga kita juga dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghuni syurganya yang penuh dengan kenikmatan yang dijanjikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Baik sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat seterusnya. Tapi sebelum itu sekali lagi bantu saya tekan button share insya-Allah. Qalu ya Syu'aib.
Qalu, masing-masingnya 2 harakat. Ya, 2 harakat. Syu'aibu asala. Ada yang baca as-salawa, bukan as-salawa. As-sala, la itu dipanjangkan 2 harakat. Tuka ta'muruka ini kena hati-hatilah yang 1 harakat ni. Qalu ya Syu'aibu asalatuka ta'muruka an. Di sini dengungkan 2 harakat. An, nun mati bertemu nun. Dan bunyi hamas itu. Natruka ma ya'budu abauna. Kemudian au an, dengungkan di sini nun mati bertemu nun sama seperti sini ya, didengungkan 2 harakat. Naf'ala fi, dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Amwalina ma nasya, di sini waqafnya. Jangan baca ma nasya'u pula, ma nasya'. Tapi kalau kita nak sambung dia jadi u itu 1 harakat saja. Jangan baca panjang. Bacanya ma nasya'u innaka. Itu kalau nak sambung. Kalau kita waqaf ma nasya' gitu. Ramai yang silap di sini, saya yakin dan percaya. Kalau sahabat-sahabat baca dengan betul, alhamdulillah. Siapa yang baca sebelum ni silap, selepas ini betulkan ya. Kemudian dengung dulu 2 harakat, wajibul ghunnah di situ. Innaka la'an, samarkan di sini, ikhfa hakiki 2 harakat. Tal halimur rasyid, mim beri dhammah, terus naik di atas ra di sini dan diwaqafkan dengan qalqalah kubra di akhir. Insyaallah kita dengarkan dahulu sahabat-sahabat. Kita baca bersama-sama ya insyaallah. Qalu ya Syu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna an ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya'. Sekali lagi kita tarik nafas, kita bacakan ayat ini, maafkan sekali lagi. Qalu ya Syu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya' innaka la antal halimur rasyid. Baru berhenti di situ. Okey sahabat-sahabat, masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart ya insyaallah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya hari ini. InsyaAllah kita nak masuk ayat yang ke-88. Ayat yang terakhir diharapkan. Sahabat-sahabat, sebelum itu, jom kita tekan button share dulu ya. Khususnya mereka yang baru bersama dengan kita. Jangan lupa bantu kami untuk kita panjang-panjangkan ilmu ini insyaAllah. Sahabat-sahabat, di akhir nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda untuk belajar mengaji Al-Quran daripada asas dengan kami berikan buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut insyaAllah. Dan banyak lagi lah perkara-perkara dan keistimewaan yang lain yang saya kongsikan sebentar saya lagi insyaAllah. Setelah selesai kita belajar bacaan ayat daripada surah Hud hari ini. Qala ya qaumi ara'aytum in tum izhar syafawi, jangan panjang. Masuk saja tum terus masuk. In 2 harakat samar.
Dua harakat samar. Tu ala bayyinatim. Tekankan ya bersabdu. Bayyinatim. Di sini masuk beserta dengung dua harakat. Mir di sini masuk tanpa dengung. Beza. Dia bertentangan. Kalau tim itu idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Mir pula masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Bacanya macam mana? Asalnya min rabbi jadi mir rabbi. Mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Qan sempurna saja izhar halqi. Tengok tanwinnya selari kan. Jadi itulah perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian. Kemudian ha di pertengahan kerongkong. Hasanan asalnya, tapi bila waqaf jadi hasana. Baru berhenti. Kalau nak sambung dia jadi hasana wa ma. Itu kalau sambung, kerana di sini waqaf jaiz. Boleh sambung, boleh waqaf, terpulang. Ya, kalau nak waqaf macam saya beritahu tadi, diberikan satu baris panjangnya dua harakat. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Itu kalau waqaf. In uridu illal lam ini naik di atas lam, ada lam qamariyah di sini, lamnya dibunyikan. Bukan is tapi la dua harakat. Illal islaha mastata. Itu kalau nak waqaf. Wa ma taufiqi illa billah. Dan waqafkan pada lafz jalalah. Kalau kita nak waqaf dengan sekurang-kurangnya dua harakat. Billah baru berhenti. Jangan billah, itu tak sempurna. Kemudian alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan diberikan lantunan. Siapa nak minum air silakan. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah. Tarik nafas, kita bacakan bersama-sama ayat ini. Baik. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Baru berhenti di situ. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah. Sekarang ni saya nak ajak, jom kita baca sama-sama daripada surah Hud ayat 82 hingga ke 88. Teman-teman kalau nak buka Al-Quran ya, silakan ke halaman muka surat 231. Yang tidak ada Al-Quran pun tak apa, jangan bimbang. Kita bawakan ayat-ayatnya sebentar lagi. Tapi sebelum itu saya nak ajak sahabat-sahabat sekali lagi yang baru bersama dengan kita untuk jangan lupa menekan button share ya. Bantu saya insya-Allah. Semoga kita menjadi mata rantai penyambung pada usaha dakwah yang dimulakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan diri kita ini dan menciptakan alam yang kita duduk ini.
Baik sahabat-sahabat, ini rahmati Allah. Dan di akhir bacaan saya nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid supaya kita dapat belajar balik daripada asas. Kadang ada di kalangan kita yang teringin sangat nak baca Al-Quran dengan baik, nak dihadiahkan pahalanya kepada ayahnya, ibunya yang telah meninggal dunia, tapi tak mampu, hanya dapat mendengar dan melihat. Ada juga di kalangan kita yang nak bantu anaknya, dah masuk umur remaja dan nak boleh kahwin, tapi Al-Quran masih lagi tidak lancar. Ataupun nak bantu suaminya yang sudah puluhan tahun kahwin, tapi baca Al-Quran merangkak-rangkak. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah dapatkan buku asas dan buku tajwid serta rakamannya daripada kami, insyaAllah. Cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran. Baik sahabat-sahabat, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan. Tapi sebelum itu, sekali lagi boleh tak dapatkan saya thumbs up dan juga heart. InsyaAllah kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على
بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada pertemuan kita kali ini. Bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Bagi yang belum lagi like dan follow page Fatihah Learning Center, kena like, kena follow jangan lupa. Setiap hari, cukup time yang saya beritahu tadi itu, terus masuk dalam page kita untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang kita bawakan. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, jika ada di kalangan teman-teman dirahmati Allah, tercari-cari cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran daripada asas hingga mahir tajwid, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang disayangi, sama ada pasangannya, anak-anak, ibu bapa ataupun ahli keluarga, insyaAllah boleh hadiahkan 2 buah buku ini serta rakaman, dan kita juga berikan kepada mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Selain daripada 2 buah buku dan rakamannya, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang keduanya kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa, insyaAllah. Dan yang ketiga dan istimewanya, kita tidak biarkan anda bersendirian untuk belajar seorang diri, tapi insyaAllah sahabat-sahabat boleh mendapatkan slot konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Kita boleh buat video call one to one walau di mana sahabat-sahabat berada untuk sebarang pertanyaan ataupun persoalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia, Singapura dan di mana saja berada, jangan jadikan jarak dan untuk memisahkan kita untuk menjadi penghalang daripada kita belajar mengaji Al-Quran balik, insya-Allah daripada asas. Di keterbatasan pergerakan kita yang kita hadapi hari ini, insya-Allah cepat Quran dapat membantu anda dan telah membantu ramai meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, ini kaedahnya sangat mudah, sangat senang kerana dia menggunakan kata kunci. Ada 4 kata kunci teras. Selepas live ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat yang nak dapatkan 2 buah buku dan nak jadi ahli, kena tonton untuk ketahui apakah keistimewaan yang kami berikan dalam buku ini, insya-Allah. Kalau ada, tak ada paksaan. Saya tidak memaksa sesiapa pun untuk menyertai kami dan kawan-kawan yang lain untuk menjadi ahli cepat Quran. Sekadar kalau sahabat-sahabat rasa memadailah dengan mengikuti live yang saya bawakan setiap hari ini pun tak apa, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya sahabat-sahabat beramal, saya juga dapat tumpang pahala daripada amalan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jika sahabat-sahabat benar-benar nak belajar balik daripada asas, nak betulkan kembali, kerana biasalah kita ni orang Melayu, huruf Al-Quran ni bahasa Arab, kadang ada huruf-huruf yang mungkin kita masih lagi keliru, yang mana qa, yang mana kha, yang mana ra, yang mana za, yang mana za, yang mana si, yang mana si, yang mana fi. Jadi jangan ke mana-mana, dapatkan buku asas dan tajwid ini, insya-Allah kita telah huraikan satu persatu dengan lebih tersusun dan sistematik, sahabat-sahabat. Dan begitu jugalah bila masuk hukum tajwid, dia akan belajar satu persatu, hukum nun mati, hukum mim mati, begitulah seterusnya, insya-Allah. Sahabat-sahabat, kalau ada yang berhajat, komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply, akan bagi satu link WhatsApp, sahabat-sahabat boleh berkomunikasi dari situ dan kami akan bantu untuk anda mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat nak terus WhatsApp kami, ambil nombor ini, boleh print screen ataupun boleh ambil pen tulis 0111621797. Saya ulangi sekali lagi,
0111-621-7797. Yang di atas itu nombor telefon pejabat kita. Tapi kalau nak bercakap dengan nombor telefon pejabat, kena call waktu pejabat lah. Tapi kalau nombor WhatsApp, insyaAllah anytime. Bila-bila masa saja sahabat-sahabat hubungi, kami akan cuba balas secepat mungkin. Tapi kita tak janji untuk balas on the spot. Kadang biasalah banyak mesej-mesej yang masuk. Kadang tak sempat kita mungkin. Tapi kita akan cuba respon secepat mungkin. Diharapkan sahabat-sahabat bersabar. Kami akan guide bagaimana untuk mendaftar. Ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang tak tahu, Ustaz nak print screen macam mana ni, telefon pula baru beli dan sebagainya kan. Jangan bimbang, komen di ruangan komen nombor telefon anda. Tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar kami yang hubungi anda untuk mendaftar, insyaAllah. Ya? Ataupun jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang biasa buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com ya. www.cepatquran.com, boleh buat pendaftaran di situ. Sekali lagi saya ulangi, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan di ruangan komen itu nombor telefon anda, ataupun anda yang hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Mungkin inilah kalinya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan pertemuan kita untuk kita kembali belajar mengaji Al-Quran daripada asas. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada tak syarat-syarat nak jadi ahli cepat Quran ini? Syarat-syaratnya ya sudah tentulah yang pertama, mestilah seorang itu ikhlas nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan nak belajar mengaji Al-Quran. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, kita kenakan yuran, tetapi tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup. Sekali join jadi ahli, sahabat-sahabat akan belajar sampai mati, insya-Allah, bersama-sama dengan kami. Dan saya juga insya-Allah doakan dipanjangkan usia untuk dapat membimbing teman-teman ataupun mereka-mereka yang tercari-cari cara mudah dan belajar mengaji Al-Quran. Kalau yang mana yang sahabat-sahabat yang pandai, kongsikan ilmu dengan saya dan kawan-kawan yang lainnya, insya-Allah. Saya pun bukanlah sempurna sebagai hamba Allah, manusia biasa. Sesemuanya yang sempurna, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri ya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kesalahan dan kesilapan sepanjang perkongsian saya ini. Jika terkasar bahasa, tersilap kata, semoga Allah mengampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Baik ya sahabat-sahabat, saya rasa perkongsian saya untuk kali ini setakat itu dahulu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi ahli cepat Quran. Yuran keahlian hanya sekali seumur hidup. Dan untuk hari ini sahabat-sahabat hanya membayar serendah RM270 sahaja untuk sekali seumur hidup. Dapatkan 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman bacaan Al-Quran, e-book nota ringkasan tajwid, dan juga konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain. Antaranya, sahabat-sahabat akan diberikan akses kepada rakaman di aplikasi Cepat Quran, akan dibawakan masuk ke dalam grup Facebook Close Group Cepat Quran, akan dibawakan masuk ke dalam grup Telegram Cepat Quran, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi ahli cepat Quran dengan hanya sekali mendaftar dan membayar yuran keahlian. Sahabat-sahabat insya-Allah akan mendapat bimbingan daripada kita sepanjang hayat. Jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan, kongsi-kongsikan perkara yang baik, semoga ianya mendatangkan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Baik, saya rasa setakat itu dahulu. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Sahabat-sahabat diharapkan terus istiqamah untuk belajar. Jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam di page Facebook Fatihah Learning Center. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah.
Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man San Yan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi Nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.